Chopin cinta amat mutawakil. Pada pendapat Anda, apakah kelebihan diri amat mutawakil? Amat Mutawakil banyak kelebihannya. Selain digambarkan sebagai seorang yang beriman, mudah mesra, bijak menyampaikan pandangan, pendapat, keterbukaannya. Jadi saya tadi sebut bahawa pandai berceramah dan berjaya memukau, berjaya menarik hati anggota keluarga Tuan Bud. Begitu juga berani menyuarakan pandangannya. Beliau pernah menyampaikan pandangannya yang berani kepada imam, kepada penghulu, dan juga berani menentang Parti Komunis Melaya, menentang ideologi komunis. Dan begitu juga seorang yang aktif dalam bidang persurat kabaran. Dari segi kepimpinan juga, kita perlu memuji Amat Mutawakil kerana orang kuat kedua di peringkat daerah dan bijak menyesuaikan diri. Setelah Tuan Bud telah berpindah, maka Amat Mutawakil pun telah berhijrah ke kota dan melibatkan diri dalam dunia persurat kabaran. Jadi kita boleh lihat Amat Mutawakil ini banyak kelebihannya. Pada pendapat Anda, siapakah budak lelaki yang memanggil Amat Mutawakil di surau? Kalau dilihat siapakah budak lelaki itu, memang itu suatu misteri. Tetapi kalau pada pendapat saya, mungkin budak itu ingin menyampaikan utusan tentang kehadiran komunis. Kalau kita lihat dari sudut positifnya, dia mungkin seorang yang ingin membantu Amat Mutawakil untuk menyampaikan mesej atau menyampaikan utusan bahawa ada kehadiran komunis di kawasan itu. Tapi kalau kita lihat dari sudut negatifnya, dia mungkin tali barut komunis. Mungkin dia orang PKM. Dia budak upahan. Dia sengaja nak membawa Amat Mutawakil keluar seorang diri supaya komunis dapat menembaknya. Apakah perjuangan amat mutawakil? Amat Mutawakil menuntut kemerdekaan negara. Kemerdekaan daripada kerajaan Britain, daripada kerajaan Inggeris. Amat Mutawakil mahu Inggeris keluar dari tanah Melayu. Dan kita menuju ke arah pemerintahan sendiri. Begitu juga Amat Mutawakil menentang sekeras-kerasnya pendudukan Jepun. Kerana Amat Mutawakil tidak mahu orang asing, golongan yang lain memerintah. Mahu pemerintahan sendiri, kerajaan sendiri, menentang sekeras-kerasnya segala bentuk penganiayaan dalam bentuk penjajahan, begitu juga menentang PKM dan Malayan Union. Pada pendapat Anda, mengapakah keluarga Tuan Bud pulang ke negara ini selepas kemerdekaan? Keluarga Tuan Bud telah pulang ke negara ini selepas kemerdekaan sebagai satu kenangan lama, nostalgia, untuk melihat bagaimana mengimbas sejarah, melihat atau bertemu dengan rakan-rakan lama pekerja estet, atau mungkin sekali disebabkan oleh desakan Sandra bahawa dia mahu datang untuk melihat bagaimana keadaan di Malaysia atau untuk meninjau suasana selepas kemerdekaan. Bagaimana sebelum kemerdekaan dan bagaimana pula Malaysia atau Melaya selepas kemerdekaan. Pada pendapat Anda, apakah tanggungjawab seorang warga negara? Pada pendapat saya, tanggungjawab seorang warga negara mula-mulanya perlulah mematuhi rukun negara dan juga mematuhi perlembagaan persekutuan, mematuhi undang-undang negara dan peraturan yang telah ditetapkan, mengamalkan budaya disiplin dalam diri, mengharumkan nama negara dan juga berusaha ke arah menjamin keamanan, tidak melakukan apa juga tindakan yang boleh menggugat ketenteraman negara ini dan pada masa yang sama menjadi seorang warga negara yang dapat memupuk perpaduan, yang dapat membentuk sifat kemalaysiaan, sifat persaudaraan, sifat yang mengutamakan konsep kejiranan, iaitu bergerak ke arah sebuah negara yang maju. Jadi kita sama-sama membantu sebagai seorang warga negara. Apakah ciri-ciri seorang pemimpin negara yang berjaya?
seorang pemimpin yang berjaya, kalau kita lihat di sini, Tunku Abdul Rahman ataupun Lee Kuan Yew, kita boleh lihat mestilah mempunyai kebijaksanaan dalam merancang sesuatu dasar, bertanggungjawab dan rajin berusaha. Beliau juga mestilah seorang yang baik, bijak dalam mengubah dasar dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi sosial dan adil. Tidaklah berat sebelah, adil, saksama dan berjiwa rakyat, memberikan keutamaan terhadap kepentingan, terhadap kebajikan rakyat dan jujur. Bebas daripada rasuah, bebas daripada jenayah dan tiada kroni, dan juga seorang yang mana bertanggungjawab terhadap pembangunan, terhadap kemajuan negara dan lebih mengutamakan kemajuan negara daripada kepentingan keluarga. Pada pendapat Anda, apakah kelebihan yang dapat kita peroleh daripada penjajahan terhadap negara ini? Memanglah rata-rata kita tidak suka akan penjajahan, tetapi apabila penjajahan itu telah berlaku, maka kita lihat kelebihan yang ada dari sudut pelancongan. Contohnya kita lihat Melaka menjadi pusat pelancongan kerana kesan penjajahan, dan begitu juga di Kedah, iaitu Lembah Bujang. Sebenarnya penjajahan itu akan membawa satu sumber ekonomi dari segi pelaburan, dari segi pelancongan. Dan penjajahan inilah yang telah membawa kaum Cina, telah membawa kaum India, Inggeris, yang sampai kita dapat memperkaya bahasa, dan juga dengan kewujudan Melayu, Cina dan India inilah wujudnya persaingan untuk kita maju. Untuk kita maju setapak, bukannya sekaum. Kalaulah kita lihat India, mungkin rakyat negara India tu India saja. Kalau negara Cina, Cina saja. Tetapi di sini ada kepelbagaian kaum disebabkan oleh kesan penjajahan, dan juga sebenarnya penjajahan memberikan kita satu pengajaran. Contohnya Jepun, supaya kita bersatu padu, tidak berpecah. Dan akhir sekali pada pendapat saya, penjajahan ini juga membolehkan kita mempunyai hubungan luar. Contohnya Commonwealth.